Umrah waktu Covid, jom kita dengarkan BTZ Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke podcast BTZ. Saya Zahil. Bye. Taufik. Cakap pasal Covid Alhamdulillah kita dah lalui dalam masa 2 tahun lebih Dah berapa lama? Dah 2 tahun Dah tak rasa dah sebab adik-adik pakai mask Dah agak terbiasa dengan tu kan. So tak kira pun aku rasa dah nak masuk 3 tahun dah Dah masuk 3 tahun, yes, correct. Dah nak masuk 3 tahun. Dah jadi, yalah, dah jadi part of us lah. Ya, Covid ni dah orang kata endemik lah, dah katakan kan. Dia Alhamdulillah. actually cerita endemik tapi macam yelah dia Tak punya end lah. dia punya perjuangan dia tu macam patah balik. If there's one thing yang kurang macam mangkuk pasal the city Mangkuk. Baik lah lupa. Lupa bahasa baik lah. what irritates you most? For me, it's the mask senang? lah. For me, it's the Mask, mask. The mask. I think I dengan Bai sebab kita dah pergi UK. Kat UK macam mana? Kira kalau, which is for me I think for you also make sense tau. Because bila kat public areas, open spaces kan, kita tak pakai mask. Which is kita tak ada any, orang kata orang dekat-dekatan kita pun kan. Cuma indoors macam kedai-kedai, memang kena pakai lah. So, yelah lain negeri lain cara Lain pandang, lain belalar kan? Cuma benda tu paling irritating lah. Sebab Covid kat Singapore, sadly memang kita kena pakai all the way. Even jadi imam and naik mimbar, Alhamdulillah baru ni dah tak payah pakai mask. Mimbar. Dah boleh tak tak pakai mask. Dah boleh handsome lah? Dah tak payah. Sebab one thing, dia bukan masalah handsome tak handsome tau. Oh ya ke? Dia masalahnya, you bernafas dengan you berbual, dengan you baca teks tu kan. You perlukan that so-called macam stamina lah. So bila ada rhythm mask lah, tu, ada rhythm dia. dia macam agak terhalang sikit you punya momentum. tak natural lah, Dah tak natural dari situ. Jadi slowly lah I think ada most of the masjid yang Singapore pun imam dah kalau 2 meter, dua orang kat depan, so you tak payah pakai mask masjid. Cuma you tak boleh pusing menghadap jemaah. Yang sekarang Pusing rasanya sikit je dah pergi lah. kalau you nak menghadap jemaah, then you kena pakai mask lah untuk doa dan sebagainya. So kalau kat atas mimbar baru-baru ni memang tak payah pakai. Which is Alhamdulillah bagus. Because I think khutbah panjang kan. So kita kalau baca kat atas mimbar tu selalunya berpeluh lah. Selalunya Berpeluh mulut lah. Tengok masjid juga. Ada masjid ada aircon, ada ni kan. Tapi ala kulihal, benda ni dah terbiasa. Dah terbiasa sebab kita dalam suasana Covid kan. Dan Alhamdulillah lah, I think Covid ni banyak benda juga. I think dalam you all pun I seorang yang dah kena Covid. Betul lah. Pengalaman kena Covid ni dia ada kebaikan lah. I think not that bad lah. Macam orang kita dengar mungkin sebab kita dah vaksin Ya, mungkin dah vaksin. Sebab dah vaksin. So Alhamdulillah waktu kena tu tahun lepas tu, I dengan my wife, I think the whole my family lah, my in-law family, semua kena satu rumah. And is a mental punya so-called macam torture jugalah. In a way macam kalau orang yang first person kalau kena kat rumah tu dia kena isolate. So yang lain tu kat luar kira bebas. Dia yang paling stres lah. Tapi kalau yang semua kena serentak, Alhamdulillah dia punya quarantine pun sekali jalan 10 hari atau 7 hari. Dan semua dah boleh buka mask lah kat rumah. Kalau tidak memang nak kena jaga dan sebagainya. You ingat sih first night lockdown Covid kat Singapore 2 years ago, I dekat Arab Street. Ya, dan? The night, kira petang tu diorang announce, so malam tu effectively dah nak mula lockdown besoknya lah. I went to Arab CB Street. lah panggil. Awalnya dah pergi CB. Ada apa tu, ya Allah. Circuit breaker. Circuit breaker. I keluar Arab Street, I kat office, I keluar. Arab Street terus jadi ghost town lah. Ya. I jalan macam menggigil sekejap, macam tak ada orang That point of time pun I baru balik Thailand, baru pindah. Oh, you baru pindah? Baru pindah, turun, tengok kau. Apa benda saya ni, macam cerita, macam game-game yang zombie-zombie punya game kan. Macam kalau you jalan, tahu macam ada satu orang datang kat you. Nampak ada orang kan, nampak pakcik kat atas Sarbat, last kopi lah kira minum kan. I tengok, betul, serius, ada pakcik-pakcik taksi. The whole area tak ada, dekat Sarbat tu tiba-tiba macam ada 4-5 orang. Last lah. I tengok orang, dia tengok I. Masa tu dah pakai mask? Belum. Besok pagi tu lah kita. Besok pagi dah start lah. Okay. Dah wajib lah Dah wajib. I think I pernah jalan time kat ECP tu.
kita orang nak pergi for few, kena essential kan. Apa essential baru boleh boleh beli barang ke, beli ni. So I think I keluar malam tu untuk beli barang ke beli makan. So bila I lalu kat ECP tu memang tak ada kereta. ECP tau, tak ada kereta, gelap. Gelap Tapi sekarang dah alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Orang pun dah umrah pun dah start dah pergi. Nak cakap pasal umrah ni, you bukan umrah sekarang, you umrah time tengah-tengah COVID tu. Cerita sikit. Kita sebelum buy pergi umrah tu kita duduk kan? Ingat tak? Kita duduk Betul. kedai kopi kan? You pada mana? You ada bola punya. Ada game lah. Kita ada game dekat Riyadh. So I think kita pernah buat live kan pasal ni. Yes. So that time during kita punya lockdown juga. Time I dekat hotel lah quarantine Oh kan. ya, Those days 14 days Wah, tu kali, mental lah. I 2 cycle saya buat. 2 kali Saya kau otak boleh mati kat dalam Daripada hotel. balik Thailand kena. Balik Thailand kena dan balik Saudi. Tak balik dengan Tampines pun dari Uzbek pun kena. So itulah, that was the trip together from Uzbek, from Riyadh to Uzbek. I joined Tampines for Champions League. Tapi dalam pertengahan waktu tu memang clash, tournament ni berdua dekat. Dan World Cup qualifiers pula habis dan player Tampines 3 kita ada 6 hari off. Kita stay dekat Riyadh. So stay kat Riyadh dan wait tunggu tim Tampines datang Dubai. So because kita punya flight pun Riyadh to Dubai. So dari Dubai tu kita berangkat pergi Tashkent. So dalam masa 6 hari tu lah. Tashkent best tak? Tashkent best. Cantik. Uzbek Uzbek, yes, cantik. It was a bit macam third world tapi kalau you tengok banyak orang ziarah Tashkent ni during snow ni time. And orang ziarah orang punya mountains and all that. So yalah cakap pasal umrah. Betul lah, that 6 hari tu betul sih I rasa macam if I boleh ingat balik really Masjidil Haram pun even kosong Nabawi is like kosong gloomy. You can just imagine gloomy, kosong, jalan ada 1-2 orang. So tengah gloomy tu you happy ke tak happy? Well, happy yes of course because pasal tak ada orang. Tak ada orang and you rasa yalah lenggang lah kan, boleh jalan and all that. It's tak all ada for you lah. It's all for you lah senang cakap. But tapi sedih je. Yang tak happynya bukan tak happy pasal apa. Tak happy because sedih. Because yalah kita dah pernah pergi umrah the first and second time tu tengok dengan budak-budak and all that. You boleh nampak kan kedai-kedai mainan dekat Bir Ali apa semua kan. Dekat bin apa tu? Bin Daud. Bin Daud, ya Allah. Bir Ali, Bir Ali Mikat, yes. Dekat bin Daud. Biasanya kan budak-budak lari and all that kan. Dan kita mendapat flashback of anak-anak kita that time. Kita berkumpul dekat luar yang dekat apa tu tempat diorang duduk tu and all. Oh, the Sahar dia. Sahar dia yang dekat luar. Dan sekarang tak cakap Sahar. Cakap Sahar sekali. Sahar. Tapi yalah kosong kan, tak ada orang. Then you macam jalan seorang, berangin and all that. So yalah a bit that part aja lah sedih. Bila pergi ziarah kan nampak kan video-video kan pergi ziarah. Kau sampai like taxi kat tepi-tepi pun like super panjang, tak ada customer and all. Sampai that taxi driver approach kita. Dia cakap, where you want to go? You want ziarah? I give you total ziarah. Pergi apa tu? Pergi Mina, pergi Muzdalifah, pergi Jabal Nur. Complete semua kan. Like dia minta like 80 ke 100 rial. Kesian sih. It's like the whole day tau. The whole day. Dia cakap 100 rial. Okay. 100 rial. Okay lah. Dia pun macam okay. Sekali dengan my friend Yasir pun lepas dah complete semua, last kita pergi dekat mana tu? Tanaim lah. Tu tempat mikat and come in and do our second umrah kan. So kita dah tengok dia cakap, I cakap dengan Yasir lah, cakap just kita kasih dia something more lah kan. Kesian sih. And that we give him quite an amount jugalah. I think about 200 to 300 rials. Happy gila sih during that COVID period. Sedih gila sih. Apa benda-benda yang you buat yang maybe you tak pernah buat sebelum tu kat umrah? Ziarah-ziarah biasa tu kau mana? Correct. Partly during this umrah, I dapat because tak ada orang kan? Yes, correct. I dapat buat benda yang normally during time kita umrah biasa susah. Jarang dapat. Tapi sedihnya yes of course Hajar Aswad masih tutup kan. Diorang dah barricade tempat tu dengan Hijai Ismail. Tapi satu benda yang paling I rasa puas rasa macam puas is actually dekat Madinah. Bila where I dapat iring jenazah tu Baqi tu.
Sebelum ni tak pernah buat? I tak pernah buat. Susah. Pernah susah lah. nak buat. Nak kejar Nak susah. kejar susah. Laju dong. Laju. Tapi this time round, I tunggu dekat luar tu lepas solat asar tak salah I. One of the time tu. I just tunggu kat luar, just solat kat dalam. Biasanya diorang cakap, bye, you solat kat luar. Nak tunggu Kat lah, luar, you standby tunggu lah. standby kan. Sama standby kita. Macam nak menyapu. Dan this time round I solat kat dalam. Just like macam biasa dewan yang kat luar dekat yang besar tu. Babul Baqi' dekat Babul Baqi' dia. Seharusnya. Yes. Kalau dia mengalah ke Baqi' Dekat sebelah kiri dia lah. Yeah. Kira exit tu je. I exit keluar macam biasa. Keluar dan after that tengok diorang tengah lari tau dengan jenazah tu. I nampak dekat belakang mimbar tu, dekat bawah tu dia keluar dari bilik tu kan. So orang start lari. Dah tu diorang macam panggil. Cakap, yalah Muhammad, come. Dia macam gitu. Sekali I pun macam, Masa tu jemaah ramai tak? jemaah pun so-so je. So-so Wah, je be. Masjid Nabawi Masjid Nabawi tau. It was like macam scattered lah. It's kind of like scattered. Yelah, dengan solat jemaah. pun tak boleh dekat-dekat Solat kan? pun tak boleh dekat-dekat. So semua berpecah belah kan. Then after that, I tengok terus flashback ni aku nak ni. Terus apa lagi lari. Athlete mode lah Lari kan. Diorang punya susunan is depan, belakang, dan tu tengah-tengah kan. So depan dengan belakang ni, diorang macam keep jogging together, then diorang macam interchange. Yeah, Because diorang lari, diorang tak jalan. I pun apa lagi kan, ambil kesempatan, I pegang kat tengah aja. Because tengah diorang jarang tukar. Nak kena tahu momentum Yes, and diorang nampak I tinggi, cakap okay you stay. Dia gitu. Oh, bagus juga. Lari, masuk dalam. Masa tu berapa banyak jenazah tu? About 3. Sikit lah kira. 3 jenazah. usually- Tapi every waktu ada lah. Every waktu lah. Every waktu ada. Dan dapat lari, dan after that then pelik. Then kita start to compare sana punya cara dengan Singapore punya cara. Betul tak? Whereas over there dorang macam ada dorang tempat liang lahat dia tu ada macam L. Dia masuk gitu. Yes, masuk ada shape gitu. So dorang macam masukkan jenazah facingkan kiblat. Facing sana dekat dalam tu. Jadi dia taruh batu-bata yang brick kan. Slot in Dia slot in. Dia taruh susun-susun. Then I perhatikan lah. Tengok. Dia cakap, macam gini rupanya kan. Then yang biasanya excavator ambil tanah kan, taruh kan. This time all sand tau. Semua pasir. Pasir. Dan dia cakap dah habis. Yalah dia panggil semua orang. Semua pakai cangkul lah. Habis ada yang pakai tangan. So I macam tengokkan lah. I macam Join lah. tolak. Then satu orang tu cakap, you do 3 time. Dan macam, okay lah 3 time ke apa, whatever kan. Sekali I teringat lah, okay 3 time. 1, I literally like kira. 1, 2, 3. Okay dah 3 kali. Never mind, many dia cakap gitu. Sekali buat. Pakai cangkul. Pakai cangkul. Last, cangkul I lah. tengok macam ada orang nak join. Sekali I pass kat dia cangkul tu. Kasi dia rasa lah. Masih dia rasa that 3 time tu. So whatever that reason is kan. So okay lah, I continue pakai tangan. Then next jenazah sampai. Then kita buat yang But the same lubang lah. the same row lah. The same row. Dan bila diorang dah baca-bacakan family diorang, dan kita dah kita ke belakang. Then after that kita join the next one lah, the following one. Then after that, bila I keluar tu, it was a very emotional moment lah. Bila bakit tu macam really windy, habis macam hujan renyai kan. You boleh rasa ada suasana dia. Habis then yalah nampak lah kubur-kubur lain and all that lah. Mesti you akan notice Very simple saya tengok diorang macam is tanah and then ada batu. Done. Tak ada macam any sense of macam nama-nama dapur-dapur semua macam tak ada. So itu yang kadang-kalanya pun jadi satu macam tanda tanya juga. Apa hukum dia ni? Dapur dengan tak dapur. Is it ada kena mengena? Because I suka terfikir benda-benda macam ni. You macam rasa teruja. Yes. Yang kat dalam ni semua bukan calang-calang orang. Exactly sih. Sahabat ada Uthman bin Affan. Kan? Apalagi yang dekat entrance tu kan, yang dekat the first view tu. Macam Like ni kibar sahabat kan, sahabat-sahabat yang besar kan. Betul. Tapi diorang tak tak even nama dibezakan diorang tau, tak ada. Yes, correct. tak Semua orang dibezakan sama dengan sih. ni. Nak tunjukkan yang this is cara yang Nabi nak tunjukkan lah, yang sebenarnya kubur tinggi mana pun, Betul. langit pun kalau amalan tak cukup ataupun kita punya sumbangan tak cukup untuk agama pun tak bermakna lah sangat kan. Exactly, betul. But it's interesting macam even kita dekat perbincangan mengenai pengebumian jenazah. But for me it is even way before that, bila ada orang tu meninggal sebagai contoh kan. And then up to pengebumian tu kadang-kadang kita tengok perilaku manusia,
Dia berbeza-beza lah, kan. Ayu apa nak ingat tau, kemarin Ayu punya makcik meninggal, Allah yarhamha. Allah yarham. Dia meninggal baru-baru ni, and then you go there and kita sedih pun kan, and then you expect the mood to be like that. Tapi kadang-kadang kita tengok cara orang bawa diri macam kadang-kadang tak syuk sangat lah kadang-kadang. Macam dari segi apa? Perbualan kadang-kadang. Kita tahu ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut kalau bila orang meninggal, be careful of the things that you say. Dikarenakan malaikat is there untuk mengaminkan. Jadi cakap benda dia elok. Jadi kalau benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan keadaan tersebut, kalau boleh jangan. Air sampai dekat majlis tersebut. Kat rumah lah. Kat rumah, tengah dikafankan. Ada pakcik ni datang. Tiba-tiba dia pergi kat geng dia lah. Ini I think extended family lah. Saya pun macam tak pernah I nampak think sangat. benda ni has been going on lah. Ya, tu dia cakap apa tau? Tiba-tiba dia cakap, korang tahu tak kalau ikan merah masak lauk apa sedap Okay, benda yang tak ada kena-mengena. tak ada kena-mengena. Okay, faham. Dia ni cakap asam pedas lah, apa lagi. Dia macam ada bincang pasal nak masak apa. Padahal dalam ni Orang meninggal. So, adab di dalam kita nak mengiring jenazah, dalam kita nak menguruskan jenazah is something that kita kena emphasize also. Yeah, I think one of the occasion yang I pernah pergi, I think yang rasa macam bingit lah. Kira ada this group of people yang tengah berbual pasal the cause of the death. Alamak. Okay. So orang tu tersedang dimandikan di dalam ni. So bila you berbual macam as if you doktor, macam tu lah aku cakap dengan dia, jangan makan ni, macam dia tahu tau yang orang tu reenactment of the okay. So rasa macam kita pun masa tu nak tegur dalam keadaan orang semua tengah sedih kan. So I macam nak tegur pun macam apa topik ni yang sepatutnya kau doakan dia sekarang ni. Ni masa yang rasa malaikat tengah aminkan macam kita cakap tadi kan. Waktu-waktu yang getir yang penting sangat untuk kita keluarkan kata-kata yang baik. Kira amalan-amalan yang benda-benda yang baik lah tentang dia mana lah. kita menyaksikan yang masya-Allah lah dulu dia ni orang baik. Yes, benda-benda yang kita sebut tentang kebaikan dia lah, bukan tentang kenapa dia mati. Aku cakap dengan dia tak nak dengar. Dia ni kencing manis. Benda ajal macam gitu. Dengar the way dia orang cakap tu is the cause of the death tu, macam dia tak dengar cakap dia orang tu lah, tu kita duduk dengan dia, aku cakap dengan dia kurangkan ni macam gini. Jadi kita yang orang luar datang ni, yang meninggal ni pula kira murid kan. Murid punya family kan. Jadi rasa macam ajal ni semua kan kat tangan Allah. Betul. Sekarang kita tengok, I baru-baru ni tanya one of my friend. So nurse lah, tanya dia dekat dalam hospital, you banyak deal dengan cases macam mana sekarang? Dia kata, babe, Ustaz, semua orang-orang muda Ustaz yang meninggal sekarang. The worst part is orang-orang yang meninggal ni semua fit. Allah. Yang memang tak ada reason tahu untuk kita macam kita check sini boleh okey, sini okey, faham tak? And very young. Sampai tu extent orang kata dulu kita tahu yang meninggal semua memang dah tak ada harapan lah. Memang dah ni dah rosak, ni dah rosak. Jadi apa yang saya dapat daripada mesej dia tu, nak katakan memang ajal ni Allah punya, namanya Allah ajal punya, lah. Dan nama ajal tu memang this is Allah punya aturan. Bukan kerana dia ada orang fit yang hidup selama-lamanya, masya-Allah. Sampai umur dia tua, ada orang yang memang Allah nak ambil dia usia muda tu bukan sebab dia fit tu kan, it's because Allah dah nak panggil dia kan. Dah ada dia deadline dia lah. Kan Allah dah aturkan dekat kehidupan dia. So ini benda termasuk macam tadi kita cakap pasal adab-adab lah. Betul. I teringat satu hadis yang for me one of the most impactful hadis. Riwayat ni riwayat Umar. Umar satu ketika pernah duduk dengan sahabat-sahabat yang lain ataupun ada tabi'i jugalah. And then ada orang usung jenazah. Bila jenazah itu diusung, Umar tengok. Umar tiba-tiba cakap perkataan-perkataan. Dia cakap, wajabat. Sahabat-sahabat berarti telah wajib ke atas dia. Sahabat-sahabat yang lain pun tanya, apa yang wajib ke atas dia ni? Dia dah meninggal, dah dikafankan, dah disolatkan, dah tengah ni. Apa yang wajibat? Umar cakap, aku teringat kepada dulu Nabi SAW pernah sebut, kalau ada orang meninggal, 4 orang menyaksikan kebaikan dia, wajabat alaihil jannah, seolah-olah wajib ke atasnya syurga. Ya. Masya-Allah. Berarti kalaulah aku mati satu hari korang 2 boleh plus lagi 2 orang Dulu Taufik ni boleh ada banyak menyanyi tapi ada juga kebaikan dia. Katalah macam gitu you just need 4 person to say that whatever that dia can testify to your good in life. Understand. That is a good sign that insya-Allah masuk syurga. 4 orang je, babe. 4 orang ya. Apalagi yang kadang jenazah beribu-ribu orang hantar ratus-ratus. Itulah kadang that's the point kan. Kita kena fokus sama dia elok-elok. Patut tu kita ada amalan orang Melayu Walaupun personally I
tak sejuk sangat caranya lah, which is bila dah urus tu semua cakap, adakah anda semua menyaksikan bahawa jenazah ini baik? Semua cakap baik. Itu is an extraction of that particular practice lah. Correct. Understand. Okay. Cuma pada zaman Nabi tak pernah announce lah. Adakah kita semua tak? Okay. Cuma I you understand that. must come it from yourself. Ya. Right. Tapi ini dilakukan, kita sangka baik, mudah-mudahan diterima lah macam gitulah caranya. Yes. Pada again lah, kita orang meninggal ni, kita fikir benda elok-elok pasal dia, kita doakan kepada dia, ni adab lah maksudnya kan. Ya, orang tu dah meninggal lah pun. Like masih lagi ke nak ungkit ke nak ni. So mungkin is about the culture lah. Sebab bila dah jumpa, sebab tu bila pergi majlis-majlis kematian like tempat-tempat orang ialah azab kita cakap kalau pergi negeri Arab punya azab ni dia macam fast game je tau. Cepat-cepat uruskan terus pergi kubur. Memang tu sunnah dia. Sunnah dia memang macam gitu. Jadi bila I tengok dekat Singapore ni, especially macam that time my arwah nenek pun meninggal kat rumah my mother. So like macam majlis tu jadi majlis macam gosip pula. Okay. Sampai my mother keluar, my mother kata kalau tak ada benda baik nak berbual, then you baca Quran. Betul. Ataupun berzikir, ataupun memang you doakan untuk ni. Kalau tak ada benda baik, then you diam je lah. Kalau you rasa benda. Sebab takut benda tu membebankan. Yes, correct. Macam orang Melayu kata, jangan-jangan kau lambat-lambat nanti kau bebankan orang ni. Babe, ni benda ni malaikat tengah aminkan. Jadi, Masya Allah, aku dulu pernah nampak dia. Masya Allah lah dulu. Ingatkan tentang kebaikan dia. Itu benda lagi baik untuk dia dan untuk orang yang family dia dengar. I agree. So bila kita kat situ, kita dengar benda kebaikan dia. Kita akan cakap, Masya Allah, terima kasih ya. Walaupun kita tahu mungkin manusia mana yang tak pernah buat jahat. Yes. Pernah buat kejahatan. Tapi dia dah mati dah ni. Apa lagi yang kau akan dapat daripada dia? Betul. Jadi bila senario tu datang, kita menyaksikan dalam rumah kita sendiri, rumah my mother, rumah yang I tinggal tu kan. Sampai my mother macam cakap kalau diorang macam bising-bising, then you cakap lah. And Alhamdulillah bila tengok orang dah start tu buka baca Quran, kita tak kira lah you baca surah apa pun. Tapi dia punya view Suasana dia lain. The view bila kita masuk, this is view kematian. Betul. Sebab view you, my mother cakap first kalau boleh jangan ada orang makan-makan. Enjoy ya. Macam tak, ni benda kematian babe. Betul, Bukan satu betul. celebration babe. You see pasal makan ni and it can be satu benda orang akan patah balik, oh taklah aku nak kasi orang makan. Ya. Tapi you must also understand, bila ada makan tu, ada asal usul makan ni I punya view lah I don't know what about you all. Kalau ada kena mengena dengan makan, Kemeriahan lah. berarti there is some happiness in there. Of course. Takkan you makan you sedih. Betul. Betul tak? Bila you makan, you nampak sesuatu rendang ke apa, you mesti happy because rendang. Selamat boleh apa? Tiba-tiba random Tak, I cakap pasal I pernah di offer. Tak, because that's the thing. Now, whether kita harus adakan makan-makan during orang, during ada jenazah, or what's the hukum is? Riwayat dia macam ini. Nabi SAW bila family Ja'far meninggal, Nabi cakap isna'u li ali Ja'far. Nabi sebut siapkan makanan bagi keluarga Ja'far. Ada orang meninggal dalam family dia tu, you prepare food untuk family members dia. Dikarenakan apa? Family members ni kan Banyak kerja lah. Tengah buat kerja, tengah sibuk, tengah sedih. Manalah kita nak bebankan dia nanti kau cari makan ke apa semua. So you're preparing food untuk keluarga yang si mati. Okay. As for the rest of the people, sebenarnya you're not supposed to be thinking about that pun. Understand. Cuma kalau kebetulan kita sebagai ini jadi sunnah lah. Bila kita datang tengok kematian, kita boleh siapkan untuk family yang meninggal. Kemudian orang-orang yang tolong, kemungkinan orang penat belum makan, nak siapkan boleh. But the idea again is to facilitate the condition. Bukan untuk memeriahkan suasana. Correct. Okay. Mungkin kita boleh belajar lah daripada And saya recommend kalau ada orang meninggal kan, beli makanan firstly untuk family. Ya. So, Family si mati. Family Yes, si mati. yes. Them first. Sampai ada riwayat-riwayat sebut, you take care of their condition for a couple of days. Ensure yang diorang ni tak payah nak susah-susah. Diorang kan tengah sedih. Yalah. So that's supposed to be the focus. Tak, kasihannya is when I mention about that topic makan tu, because kadang kita family yang meninggal ni yang nak kena siap ke orang-orang yang Orang datang expect kan. something Orang daripada expect kita. something. Diorang cannot. Orang tengah sedih kat dalam bilik. You never know yang mungkin isteri yang meninggal tu dekat dalam bilik was like thinking, cepatlah korang balik. Korang ni macam like bebankan aku lah, And It could be like that. makanan, lain satu layanan.
Layanan also. Kadang-kadang orang expect daripada mana tuan rumah, babe, dia tengah uruskan suami dia ke, isteri dia ke kat situ. You layan diri you sendirilah. Betul. Betul lah, tak ada orang lain. Ini bukan orang kahwin, babe. Betul. Bukan majlis kahwin. Datang, tolong, doa, belah. Itu Kita datang, dia. kalau you rasa tak ada kebaikan you buat kat situ, you bantu dari sudut kewangan, dari sudut makan, dan you rasa macam dah cukup semua okey, you jalan. Atau you nak jumpa kat kubur ke apa, boleh. Tapi kalau you datang setakat nak meriahkan majlis tu, nak buat ketawa-ketawa, nak buat majlis jadi majlis kelakar, sampai kadang tak get the point yang, babe, yang meninggal ni, kadang-kadang orang yang like, mak dia tau tengah meninggal, masih nak buat kelakar. Kadang tak lah, I hope from this on kita learn lah. Kita learn about all this. Mungkin akhlak kita, adab kita and all that. And also, partly tadi I cakap pasal dekat kubur bakit. I nak tanya soalan tu. Yes. Bila you mengiring jenazah tu, what yang mendorong you untuk iring jenazah tu? Tak, I macam nak kerja. Because I, obviously time kecil-kecil, bila mak bapak kita ke orang-orang mungkin kat masjid, I pernah dengar lah. Macam you iring jenazah tu, you dapat pahala and all that. So, tapi cuma I tak faham lah pahala tu, pahala besarnya sebesar mana. Of course, tapi ada dia punya spiritual punya feeling kat dalam badan you. Bila you angkat jenazah tu, you macam rasa dah, macam macam aku buat benda yang baik. Aku buat sesuatu benda yang baik. Now, then bila terus teringat pula dia cakap, do 3 times. Then after that I cakap 3 times apa Then after that I jumpa dekat Madinah pula, happen to have satu Singaporean punya ustaz yang tengah ambil PhD kat sana. Ustaz Lufi, yes correct. Oh Masya Allah, memang Ustaz Lufi, if you're watching, the best. Orangnya the best. Very down to earth, Masya Allah. Dah graduate pun, PhD. Correct. Doktor sekarang, Masya Allah. Then I tanya dia, cakap Ustaz, macam apa maksudnya buat 3 kali tu yang cakap, baik tak, bila you solat jenazah you dapat pahala 1 kirat. Then when you hantar jenazah, you hantar jenazah tu sampai selesai, you dapat another kirat. Then I was like thinking lah, cakap kirat tu apa kan? Of course lah, I bukan guru agama and all, so I tak faham. Then dia cakap, you want to understand the word kirat? I said, okay. Then dia cakap, come, let's go. Dia macam, let's go, nak gimana ada nama tempat apa, nama kirat kan. So bila dia naik dekat Gunung Uhud tu, bila dia tengah ceritakan kisah Uhud tu, wah sedih gila. And you nampak tempat yang the cage tu yang where Sayyidina Ali, siapa tu? Sayyidina Hamzah and all sahabat-sahabat dikebumikan. Dia ceritakan lah, baik kalau you nak tahu 1 kirat tu apa, this is 1 kirat. Dia ceritakan, dia tunjukkan. I dah nak meleleh saya mata, I macam gitu macam gini senangnya dapat pahala. So I rasa macam, then from there baru macam okay, data download lah benda ni. Okay, solat jenazah. Dan kau dah imagine kau every waktu dekat Masjidil Haram ada solat jenazah kan, obviously kan, dekat Madinah pun ada. Kalau satu hari 5 kali dah berapa gunung tu? Berapa gunung Then I was like, I cakap dia, Ustaz, I tak puas hati. I nak satu circumference, I nak go through lah, I nak tengok. Besar kan? Kita jalan. Cakap, lambat saya nak habiskan satu gunung Uhud. Tapi I admire macam I masuk bakit tu, I rasa macam everybody is even. You don't know, dalam mungkin ada sultan, mungkin dalam ada prime minister, mungkin dalam ada, we don't know. So I think memang ada Allah is trying to gitu. say that every human is equal. So that's why I terus cakap dengan my wife, I cakap dengan Nufa. I cakap, Yan, you listen carefully If I meninggal, I tak nak dapur-dapur semua. Alamak. I don't want. Bukan kerana I tertaksub dengan benda tu. Tidak, tapi I rasa macam tu satu semangat. You should taksub dengan benda tu pasal benda baik Correct. Benda baik I rasa kan. Macam I rasa macam semangat. I cakap, okay, maybe if Singapore punya ruling still nak kena ada nama, make it green, this artificial punya simple grass punya kind. Yang wajib je lah. Yang wajib je. I don't want ni pokok ni semua, no. Dengar sekarang orang letak MP3. Kipas. Jadi dekat dalam kubur tu tak panas sangat. Serius lah. Kadang orang pilih air dia. Air apa dan sebagainya. Air apa? Sebab baru-baru ni dengar, kalau kita tanam kapet grass kan. Kalau orang nak tanam kapet grass, orang tak kasih siram air air mawar takut rosak dan benda ni. Tapi still like ada orang yang memang believe that air ni effect in a way macam menyejukkan lah dalam ni. Walhal kita tahu tentang hadis Nabi, macam mana Nabi pacak benda tu yang berlaku pada zaman Nabi kan. Nabi letak satu in a way macam
Yelah, orang believe daripada kisah tu is kita kena letak sampai pokok, dan ada pokok tu sampai dah besar dah. Kisah pokok lah. Macam Ada yang hadis yang whereby kalau tak silap Nabi mendengar kan, Nabi mendengar yang innahuma la yu'adzaban. Nabi mendengar kira kedua-dua mereka tu sedang diseksa. Lalu Nabi ambil satu dahan daripada pokok lah kan, dan Nabi kira pacak lah dekat ni, dan mungkin dengan cara itu, yalah Nabi SAW buat benda tu, dan sahabat dengar bahawa Nabi kata dengan adanya pokok ni Allah SWT akan meringankan. In a way lah meringankan ke menyejukkan dan sebagainya gitulah. So mungkin perspektif orang-orang kita yang faham bahawa lagi besar pokok dia lagi sejuk ni. Itu yang sampai to the extent macam yalah makam kita lihat macam makam-makam orang-orang lama. Even kat Singapore bila dia dah nama makam tu dia besar lah, dah tinggi dan sebagainya. Yes. Tapi kalau you tengok balik dekat tempat Baqi' tu, whereby itulah sahabat-sahabat Nabi yang gugur. Yang kaya, yang sekaya mana, jutawan mana. I think yang you pergi tempat syuhada Uhud pun you nampak. Sama je. Itu lagi syuhada tau. Orang yang dia straight away pun syurga tahu masuk. Dah tak payah cakap lagi tau. And itu nak tunjukkan yang memang ini yang Islam nak tunjukkan lah, cara simplicity simple at the best, at the right place lah. You perlu macam dalam sudut agama, you perlu kena ada kelebihan dari sudut agama. Bonus you dengan nawafil, benda-benda sunat. Tu you buat lebih tak apa. As long as dia ikut Nabi SAW. Lebih bagus, tapi dia kalau kena ikut dengan Nabi macam lah. Kalau lebih bagus sebab you rasa bagus, could be benda tu tak bagus. Understand. Faham tak kan? Understand. Cuma ada benda yang Islam kata benda ni gitu je. Solat subuh, kenapa 2 rakaat aja? Ada orang kata, kenapa Nabi tak buat 4? Tapi Allah SWT balas dengan Nabi SAW kata hadis yang mengatakan bahawa kalau kau solat sebelum subuh tu kan, khairun minad dunya wa ma fiha. Betul tak? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi bonus kalau orang terlepas, rugi tak? Rugi. Cuma 2 rakaat tu pun berapa banyak daripada kita yang tertinggal. Alamak. Kan? Berapa banyak yang daripada rasa kita macam kena bang. So balik pada tadi yang topik tu, because I bila pergi umrah just before COVID tu tahun 2020 tu, memang pergi dekat syuhada Uhud tu, dekat Jamal Rumah dia, tempat ada orang arrow. Yep. Kita macam, I think you kat situ you macam rasa benda tu tengah happen depan you kan? Ustaz Lufi tu dia ceritakan tu, dia sampai dah tahu tau dia punya exact location dia according to doktor level masya-Allah memang dia boleh. Okay, bye. Actually dalam buku is stated that it's coming from this side. Kau bila dia cerita tu, I can literally like macam visualize macam like kuda-kuda semua tengah datang. Atau dia pun cakap actually bye, sebenarnya even orang-orang neighborhood yang tinggal daerah Gunung Uhud tu, diorang pun kadang cakap, kadang pagi-pagi nanti 3-4 pagi diorang boleh dengar suara macam kuda and all that. Diorang cakap gitu kan? Diorang cakap gitu. Even the neighborhood in Madinah. I think benda ni kita pernah story. I pernah story dengan benda ni because time I duduk kat Jordan pun kita tahu pasal Ma'rakah Mu'tah kan. Ghazwat Mu'tah kan yang berlaku dekat Jordan. So kat situ sekarang ada Jamiah Mu'tah, ada universiti lah. So I kecil-kecil kat sana, kita jumpa dengan few students Malaysia and Indonesian. Diorang tinggal dekat dalam kampus lah. So diorang menghadap tempat medan peperangan tu. Whereby diorang kata ada insiden yang mungkin dalam setahun sekali, 2 kali, diorang bila tidur diorang dengar bunyi kuda. Kita tak tahu pasal apa. Wallahu a'lam, mungkin jadi betul atau tak betul. Betul. Tapi kalau satu kuda lari dengan 1000 kuda lari, lain apa? Beza, babe. Yes. Satu kuda you mungkin jauh tak dengar lah. Tapi kalau duduk dah ramai-ramai, mesti you rasa macam, ni must be something. Tak ada apa-apa benda tu. Mungkin tempat tu memang tempat sejarah. Mungkin tempat tu memang tempat yang banyak kedangan, kemenangan dan sebagainya kan. Sama jugalah macam Uhud, memang Nabi dah mention dalam hadis pun. Uhud ni dia punya connection, cerita pasal peperangan dia tu dan cintanya kepada kita pun luar biasa kan. So Uhud gunung yang kita cinta dia dan dia cinta kita. Yuhibbuna wa nuhibbuhu kan. Jadi dia macam as if macam dia hidup tau sebenarnya. Bila you datang tu as if macam dia welcome you actually. Yes, betul. Inilah tempat walaupun tempat tu adalah tempat yang di mana orang-orang Islam kalah pada peperangan tu. Yes, betul. Cuma setelah kekalahan tu Islam
terluas kan dia punya dakwah sampai Even ke sampai Ustaz Lutfi ceritakan yang tempat where we stand tu is where all the tu dia panggil Jabal Rumah. all the arrow yang diorang degil kan, orang tak dengar kata, diorang pergi Betul. turun dan Khalid bin Walid lalu dari belakang and all that. Kau best ya, I dengar macam tak, I rasa macam gerun saya that time dia ceritakan. Lepas tu I nampak one of your gambar pun you naik kuda gitu kan. Yes. Not easy. Not easy Because the place Not easy, babe. yang you Not pergi easy. tu is a local ni tempat. Local tempat, yes, yang correct. bawa. Because kalau you pergi dengan jemaah, you takkan dapat lalu situ. And because it's quite big Correct. besar tempat dia. Correct. I think even kalau bawa jemaah pun kita boleh just pergi kat tempat dia punya yang dekat signage je lah. Yalah Dia tempat punya dia tu. syuhada dekat dia punya apa ni the main tempat tu. Actually that place yang I pergi tu, dia punya road tu bawah magnet tau dia. Ya. Dia Dia magnetic panggil punya road. apa ni Gunung Magnet Gunung magnet. Orang panggil. Then you just I literally experience Dia Lepaskan ya. Start off engine, put it to neutral. Dia ini pergi like sampai 40 to 50 km per hour. It's kuat lah Kuat babe. Dan macam okay, apa sejarah dia? Cakap even the Saudi punya government pun tak really go and Into find out about that. So Allah Alam. I think Tapi sebab- really I rasa sih. Ya, I because rasa. kalau orang into that ataupun orang letak tempat tu so called macam tempat yang historical, takut akan Nanti berlaku orang syirik kat situ. akan berlaku syirik. Okay. Akan berlaku syirik. Even macam Sabah Masajid, masjid-masjid sahabat yang diorang jadikan. Actually tu rumah-rumah sahabat. So sebab tu diorang bina belakang dia tu satu masjid besar. Understand. Just untuk nak halang diorang daripada buat syirik daripada rumah-rumah ni semua. So, yalah. Tapi best lah kalau kisah pasal sahabat ni memang tak habis lah. Come on lah, next topic. Next episode kita berbual lah pasal diorang. But to wrap up, I think Yeah. the entire thing pasal kubur, pasal baqi dan sebagainya. The most important thing for us is again understanding macam mana kita nak bawa diri bila ada orang meninggal. Betul. Kepercayaan kita, kemudian adab-adab kita. And most important thing also, bila kita tengok orang meninggal, the question then is, bila orang tu meninggal, kita pun akan meninggal juga apa? Betul. Right? I think bila kita tahu macam let's say ada peristiwa orang meninggal, especially maybe family members kita. Okay, yes, kita sedih and all that. Tapi at the same time, kita pun nak kena terus straight away focus on what to do next. And make sure what to do next, you nak kena jaga all this line hati-hati. Make sure, suasana, jangan suasana meriah sangat and all that. So you kind of like nak kena balance kan. I think It's difficult lah. knowledge lah, balik pada Knowledge ilmu lah. balik pada ilmu, Because bila in a way macam you host Correct. in a way macam orang ingat you host tau. Exactly. Padahal is orang-orang pilihan yang datang kita punya majlis ialah azab kematian tu kan. Betul. So berbalik kepada masyarakat punya kefahaman terhadap tu. Kita tak boleh expect banyak pasal kita let's say macam ada orang kematian dia 10 orang datang. Ada orang kematian dia 1,000, 10,000 orang datang. Betul, Jadi betul. ada yang faham, ada yang tak faham. Cuma apa yang kita nak cakap kat sini, kita tak menghukum. Yes. of cuma- course. No, it's a learning thing lah. Benda It's okay, kita kadang-kadang benda kita tak cakap pasal hukum pun. Betul. Is common sense. Yes. Benda common sense tentang kematian, tentang ni bukan benda joking-joking you boleh gurau pasal makanan dia lah. Itulah aku cakap dulu dia tak makan ni, dia banyak makan ni banyak. Benda tu dah tak boleh lagi. Yalah. Faham. Tapi kalau diorang ada ilmu, mungkin macam tadi Ustaz Taufik kata, kalau diorang faham bahawa sekadar 4 orang aja yang boleh menyaksikan kebaikan dia boleh membawa dia ke syurga, orang akan datang majlis tu akan berkobar-kobar cakap, betul aku menyaksikan. Diorang akan cakap tentang kebaikan. Dan kita pun mengharap kita pun macam tu jugalah. Bila Betul. kita meninggal, Yes, adalah orangnya. So kita prepare nak buat kebaikan. Betul. Kita supaya kita perbanyakkan kebaikan kita. InsyaAllah, Dengan insyaAllah. itu kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.